Assalamualaikum, nama saya Nurul Najwa binti Baharudin, nombor matrik 10 DIB 21 F1003. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nafal Adiba binti Ibrahim, nombor matrik 10 DIB 21 F1007. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Nasrullah bin Ismail, nombor matrik 10 DIB 21 F1009. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurfahana binti Abu Seman, nombor matrik 10 DIB 21 F1011. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Syakira binti Hamid, nombor matrik 10 DIB 21 F1017. Assalamualaikum, saya Nurul Aisyah binti Muhammad Ansarullah, nombor kad matrik 10 DIB 21 F1075. Amalan riba dalam kegiatan ekonomi bukan merupakan satu perkara yang baru. Amalan riba telah wujud sebelum kelahiran Islam lagi. Orang Yahudi yang tinggal di Madinah telah menggunakan sistem riba dalam urusan perniagaan dan perdagangan dengan orang Arab. Oleh itu, orang Arab Madinah telah dikuasai oleh orang Yahudi dalam kehidupan ekonomi mereka. Ini telah menyebabkan mereka hidup dalam kemiskinan dan tertindas dengan bebanan hutang yang kian bertambah dan meningkat. Dalam bahasa Arab, perkataan riba membawa maksud lebih ataupun bertambah. Mengikut hukum syarak pula, riba merupakan bayaran kembali terhadap sesuatu pinjaman yang dibayar secara lebihan yang diperoleh oleh peminjam. Ia bermaksud penambahan nilai ke atas sesuatu pinjaman yang disyaratkan oleh pemberi pinjaman atau dijanjikan oleh penerima pinjaman sama ada dalam pertukaran sesetengah barang atau mata wang. Ia bermaksud perbezaan nilai akibat kuantiti yang berbeza ataupun perbezaan waktu pertukaran. Berhubung dengan soal hukum riba, semua orang dalam pengurusan pinjaman adalah terlibat dalam kegiatan riba. Mereka itu terdiri daripada peminjam, penerima hutang dan juga mereka yang mengendalikan pinjaman itu sendiri. Dalam Islam, hukum riba adalah jelas dan merupakan dosa besar dan tidak dapat dipertikaikan lagi. Dari segi hukum syarak juga, riba tetap haram. Mereka yang melakukan riba adalah penghuni neraka dan mereka akan kekal di dalamnya selama-lamanya. Apakah yang dimaksudkan riba al-buyu'? Riba al-buyu' ditarifkan sebagai urusan yang berkaitan dengan barang ribawi. Sama ada berlaku ketidaksamaan pada berat atau kuantiti semasa pertukaran atau pertukarannya dilakukan secara bertangguh. Nabi SAW bersabda, satu dirham riba yang dimakan oleh seorang lelaki dalam keadaan ia mengetahuinya lebih buruk daripada berzina sebanyak 36 kali. Riwayat Ahmad dan Al-Darqut. Terdapat dua jenis ribawi yang diperoleh daripada riba tersebut, antaranya mata wang iaitu emas, perak dan mata wang semasa. Manakala ribawi yang jenis kedua pula ialah makanan asasi. Antara contohnya ialah gandum, barley, kurma dan garam. Riba al-buyu' mempunyai dua jenis riba iaitu riba al-nasi'iyah dan riba al-fadl. Dua jenis riba al-buyu' iaitu riba al-nasi'ah dan juga riba al-fadl. Riba al-nasi'ah ia merupakan jual beli atau pertukaran dua barang ribawi, iaitu barang ribawi ada 6 jenis yang sama jenis dan pertukaran tersebut dibuat secara tangguh, tidak sempurna dalam satu masa. Yang ini tidak sempurna dalam satu masa. Riba al-nasi'ah adalah riba yang ramai dipraktikkan pada zaman jahiliyah, pada masa kebodohan, di mana orang-orang menjual benda dengan pembayaran di kemudian hari, iaitu berlaku penangguhan dalam jangka masa tertentu. Kemudian apabila waktu yang disepakati telah tiba, penjual ataupun pembeli barang akan memberi tambahan jumlah hutang kepada pembeli, iaitu penerima barang sebagai suatu syarat atau transaksi. Dalam dunia akuntansi dan konvensional ini, praktik riba al-nasi'ah ini boleh dikatakan sebagai bunga. Lebih jelasnya, pengambilan bunga terhadap jual beli suatu barang. Sehingga jumlah harga yang harus dibayar lebih dari harga sebenar. Sebagai contoh, Aminah membeli seberat 6 gram emas dengan harga RM1,000 secara penangguhan. Maknanya di sini dia ambil emas hari ini dan bayarnya bulan depan. Tetapi harga bulan depan penjual tersebut menaikkan harga sebanyak RM1,200. Maka di sini terjadinya riba an-nasi'ah ataupun riba an-nasab. Riba an-nasab ini juga disebut sebagai riba an-nasab. Yang kedua adalah riba al-fadl. Riba al-fadl ini merupakan
jual beli atau pertukaran antara dua barang ribawi yang sama jenis dengan berbeza kadar beratnya. Yang ini jika dijual dengan timbang atau kuantiti jika dijual secara bilangan. Sebagai contohnya, menukar 10 gram emas jenis emas tu jenis 916 dengan 12 gram emas jenis kualitinya ialah 750. Pertukaran jenis ini adalah haram kerana sepatutnya kedua-dua mesti sama timbangan. Contohnya 10 gram atau 12 gram. Perbezaan kualiti tidak memberikan kesan pada apa-apa hukum, tetapi timbangan memberikan kesan mendalam kepada hukum tersebut, iaitu jika kita hendak membuat pertukaran dalam kadar 10 gram, maka pertukaran tersebut perlulah dibuat dalam kadar 10 gram, tidak boleh lebih ataupun tidak boleh kurang. Jika kita bersepakat membuat 12 gram, kita perlu membuat pertukaran 12 gram, tidak boleh lebih, tidak boleh kurang. Terdapat dua jenis syarat yang diwajibkan agar terhindar daripada riba al-fad dan riba an-nasa, iaitu riba an-nasi'ah. Yang pertama ialah mesti sama berat atau kuantitinya walaupun beza kualiti dan harganya. Yang kedua ialah transaksi pertukaran mesti dilakukan dalam satu masa atau satu majlis. Maksudnya di sini ialah kita tidak boleh membuat ataupun pembeli dan penjual tidak boleh beredar sebelum menyerahkan barang pertukaran. Sekian, terima kasih daripada saya. Apakah dimaksudkan dengan riba al-duyun? Riba al-duyun melibatkan kadar lebih faedah yang terhasil disebabkan tempoh, sama ada tempoh pemberian pinjaman mata wang atau manfaat suatu aset. Dalam arti kata lain, riba al-duyun melibatkan sebarang jenis pinjaman yang membawa manfaat tambahan kepada pemberi pinjam dan memenuhi 3 syarat yang berikut. Yang pertama, terhad kepada manfaat material. Yang kedua, bukan spiritual seperti pahala manfaat tambahan diterima pemberi peminjam. Yang ketiga, bukan peminjam manfaat disyaratkan atau dipersetujui awal untuk memudahkan pemahaman. Riba al-duyun dibahagikan kepada dua, iaitu riba al-qard dan riba al-jahiliyah. Riba al-qard adalah meminjamkan wang kepada seseorang dengan syarat ada kelebihan atau kiraan yang harus diberikan oleh peminjam kepada pemberi pinjaman. Maksudnya, jika Ahmad meminjamkan Ali RM2,000, dia meminta Ali membayar semula sebanyak RM2,300. Riba an-nasi'ah dan juga riba al-qard secara dasarnya sama akan, tetapi perbezaannya ialah riba an-nasi'ah berlaku apabila si penghutang lambat membayar hutang maupun membayar hutang pada waktunya. Di antara hadis yang melarang pengambilan riba al-qard ialah Imam Bukhari dalam kitab takriknya meriwayatkan sebuah hadis daripada Anas bahawa Rasulullah telah bersabda, bila ada yang memberikan pinjaman wang maupun barang, maka janganlah ia menerima hadiah dari yang meminjamkannya. Imam Bukhari. Hadis di atas menunjukkan bahawa peminjam tidak boleh memberikan hadiah kepada pemberi pinjaman dalam bentuk apapun, lebih-lebih lagi jika si peminjam menetapkan adanya tambahan atas pinjamannya. Selain itu, berlaku apabila caj tambahan dikenakan ke atas hutang pada awal tempoh perjanjian berlaku. Contohnya, Ali meminjam RM200 kepada Abu, akan tetapi Abu menyatakan bahawa Ali perlu membayar semula wang yang dipinjamnya berjumlah RM250, maka RM50 itu merupakan riba al-qard. Riba jahiliyah bermaksud kadar tambahan yang melebihi pinjaman asal kerana gagal untuk membayar jumlah pinjaman tersebut dalam tempoh yang ditentukan. Contohnya, Ali meminjam RM100 daripada Ahmad kerana Ali hendak membayar yuran semester dan juga berjanji akan membayar semula dalam tempoh sebulan, tetapi kegagalan Ali membayar hutang tersebut dalam tempoh sebulan, maka Ali dikendaki membayar RM130. Situasi tersebut telah menyatakan bahawa lebih RM30 yang dicaj oleh Ahmad adalah riba jahiliyah. Selain itu, riba jahiliyah juga berlaku apabila meminjam barang-barang. Contohnya, seorang pelajar
meminjam buku daripada perpustakaan yang berdekatan dengan rumahnya tetapi gagal untuk memulangkan bukunya dalam tempoh yang telah ditetapkan, maka pelajar tersebut dikenaki membayar sebagai ganti rugi buku tersebut. Abu Sa'id Al-Khudri berkata, Rasulullah bersabda, emas dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum, syair dengan syair, tamar dengan tamar dan garam dengan garam dipertukarkan dengan sama. Kesimpulannya, riba adalah sesuatu yang dilarang oleh Allah SWT. Allah SWT telah mengharamkan transaksi yang mengandungi unsur-unsur ribawi. Hal ini demikian kerana hal ini orang ramai dan adanya unsur ketidakadilan. Para ulama telah bersepakat menyatakan tentang pengharaman riba mengacu kepada kitabullah dan sunnah Rasul serta ijma' para ulama. Transaksi riba seringkali ditemui di dalam transaksi hutang, piutang dan jual beli. Hutang piutang merupakan transaksi yang penting akan riba, di mana kreditor meminta tambahan kepada debtor atas modal awal yang telah dipinjam sebelumnya. Riba juga disamaertikan dengan renta, iaitu pengambilan tambahan dan harga pokok dari harga pokok atau modal secara batin kerana sama-sama mengandungi hal bunga dalamnya, maka hukumnya juga sama. Zaman Rasulullah, riba mula diharamkan dalam transaksi dengan turunnya ayat-ayat Al-Quran yang menyatakan larangan riba dalam transaksi. Adanya ayat di dalam Al-Quran yang melarang riba secara tegas seperti dalam surah Al-Baqarah ayat 278 dan 279 yang merupakan ayat terakhir tentang pengharaman riba. Pada masa yang sama, tidak hanya agama Islam sahaja yang melarang pengambilan unsur riba ini, tetapi agama-agama samawi lain juga melarang pelaku riba. Oleh hal yang demikian, jelaslah mengapa riba diharamkan dalam agama Islam. Oleh itu, sebarang muamalah jual beli atau perniagaan yang disertai dengan unsur riba adalah tidak sah. Berikut merupakan sumber rujukan yang kami gunakan semasa melaksanakan tugasan ini. Seterusnya, lampiran yang menunjukkan tentang pengharaman riba.